bagi peluang sama saya dalam perbahasan Pelanjangan 2020. Tentu yang dipetua mengenai Pelanjangan 2020 ini saya mau sentuh beberapa perkara. Pertama, saya mau sentuh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ini dalam isu expansion of Bintulu Hospital. Ini isu ini saya sudah 2-3 panggal sudah soal isu ini nak minta dinaik taraf. Tetapi tunggu sampai hari ini tidak dapat dinaik taraf. Kita dalam masa COVID, kita cari sini sana untuk COVID patient, untuk perubatan di bangunan-bangunan yang sementara. Tetapi kita sekarang walaupun COVID sudah stable di kawasan Bintulu ini, saya nak tanya lagi sekali, kementerian ini bila nak naik taraf hospital Bintulu ini? Saya nak Dewan Yang Mulia ni saya nak minta hospital Bintulu ini mau dinaik taraf sekurang-kurang 300 bed lagi. Pasal di 300 bed dan 20 bed ICU dan 15 bed CCU. Masalahnya sekarang kita baru ada 6 bed ICU, CCU 1 bed pun tidak ada. Tetapi kita Bintulu bukanlah bagi perkhidmatan untuk kawasan Bintulu saja. Kita pun bagi kawasan, contoh di Ururajan, Murung, Kakus, Asak, Tarak, Tatau, Mukah. Kita bagi perkhidmatan. Kita harap, rakyat kita harap kementerian boleh kira berapa jumlah penduduk di kawasan masing-masing. Kenapa sampai hari ini kementerian tidak ambil perkara ini yang serius dan pertimbangkan dinaik taraf di kawasan Bintulu ini. Saya berharap kali ini rancangan Malaysia ke-12 saya belum nampak lagi ada rancangan di dalam itu. Saya harap kementerian ini ada punya pegawai ambil perkara ini yang serius. Janganlah pikiran yang ataupun tidak mau ambil tahu rakyat kesusahan di bawah ini. Dan juga ini kawasan Bintulu ini untuk hospital Bintulu ini banyak lagi spesialis tidak ada. Contoh hematologis, transfusion medicine pun tidak ada. Ini banyak lagi lain, tapi Bali Musa ini 2 tidak ada. And subspecialist, nephrologist, neurologist, sama neurosurgeon dan pediatric surgeon tidak ada. Satu yang dipetua. Masalah ini neurosurgeon sama neurologist selalu di Bintulu ada masalah neuro punya masalah 10 orang mungkin hidup tidak sampai 3 orang. Pasal tunggu spesialis sampai, ada pun anda tengah jalan pergi hospital lain, sudah jalan. Saya mintalah, ini kementerian ini, jangan kita atas meja ataupun duduk dalam aircon, kita visual out mission kita sendiri. Kalau bolehlah, mestilah mau turun padang, lihat betul-betul. Kita mesti tunjukkan kita betul-betul people first. Jangan kita cuma cerita atas kertas saja. Termasuk sekarang bank unik. Kita sudah convert ini bank unik bagi surgical work. Pasal hospital tidak cukup. So saya minta ambil perhatian ini bank unik walaupun sudah siap tapi kita kasih convert pasal dalam punya peralatan tidak ada. Sudah berapa tahun sudah tidak ambil tahu daripada kementerian membantu menyelesaikan ini isu. Masalah klinik TASA pun masalahnya Bintulu semua penduduk kurang lebih ada 300,000.
Tak kira lagi kawasan lain-lain. Ada buat perkhidmatan di kawasan KKM Bintulu ini. Tetapi kita pun kurangan spesialis, mapian public health specialist, family medicine specialist, tidak ada. Tapi saya dengar di Semenanjung ni walaupun kawasan kecil-kecil, sekurang-kurang ada 2-3 spesialis. Saya minta kementerian ini jangan lupa. Kawasan besar tidak ada, kawasan kecil ada, pasal di Semenanjung. Janganlah kasih tinggalan rakyat di Sarawak. Kita pun soal dalam isu MS63. Patut kita kongsi bersama-sama. We are partners. Tetapi selalu nampak kita ditinggalkan. Saya harap ini perkara boleh diubah suai. Satu yang dipertua, satu lagi saya mau sentuh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Saya kementerian ini, saya memang nak sahabat menteri sama timbalan menteri. Saya harap walaupun sekarang menteri sama timbalan menteri tiada dalam Dewan Yang Mulia ini, dia dipejabat, saya harap dia boleh tengah isu-isu saya dipanggilkan. Dalam tahun 2000, awal tahun 2000, saya ada sentuhkan satu isu kita mesti mau dipandang ataupun kita mesti mau lihat rakyat punya kesusahan, small player. Kita minta macam barang-barang makanan, kita sepatutnya mau ada satu Global Food Security Agency. Tetapi sampai sekarang tak boleh tubuh. Saya tak tahu, saya tak dengar macam-macam alasan, macam-macam pandangan. Pasal ada pegawai kong kali kong yang duduk dalam agensi. Dia pun tidak mau nampak ini Global Food Security Agensi ditubuhkan. Kenapa kita mau Food Security Agency? Kita mau dipastikan makanan di seluruh negara kita ataupun import mana-mana, dia orang boleh dapat selamat dan tidak ada masalah dalam bila dia orang ambil makanan itu. Itulah saya cadang juga. Kita mesti mau ada satu One Stop Quarantine Center, OSQC. Ini macam pusat kuarantin setempatan. Saya contoh macam di China. Kita boleh tubuh G2G, sama-sama mengadakan satu OSQC di Malaysia dan satu di China. Dua-dua pihak pegawai yang kesihatan yang ada dalam, kita cek bila makanan kita ekspor pergi negeri China, dia orang dua-dua pihak sahkan itu selamat makanan. Termasuk juga bila dia ekspor pergi Malaysia, kita sahkan juga. Malaysia sahkan itu makanan selamat. Kita mesti mau kurangkan birokrasi. Itu AP semua. Ini AP semua memang banyak wholesaler ataupun importer dia bagi tahu. Selalu dia minta ini AP macam mau semayang Tuhan. Minta dapatkan ini AP. Saya tahu ini section ini memanglah terutama sekali jaga itu daging non halal, memang macam-macam alasan. Tetapi semua kontrol daripada sebahagian. Macam-macam alasan, tapi kau tim memang selesai, AP tepat. Kalau tiada, dia kata oh ada flu lah, ada macam-macam cerita. Dia stop. Sekarang nanti oh ada apa-apa festival dia buka sekejap, dia stop lagi. Yang ada flu ini pun pandai bila stop, bila buka, bila stop, bila buka. Yang kong kali kong lagi, saya harap menteri semua boleh faham. Janganlah buat ngelaya sama rakyat. Kita sepatut bantulah rakyat. Ini kalau pegawai-pegawai mana-mana termasuklah ketua pengarah, kalau tidak pandai jalankan bertugas, kita tukarlah. Jangan buat rakyat cari mangsa. Inilah masalahnya kita isu ini. Makanan saja masalah, sekal quarantine center pun susah, kita mau sekal food security agency pun susah, termasuk nelayan isu nelayan lagi teruk. Bila kalau ada nelayan daripada negara jiran
ataupun dari mana-mana di laut sana. Sapu habis-habisan perikanan di water territory kita. Ini nelayan tak boleh nampak. Termasuk dan marintim pun tidak nampak. Kalau kita punya nelayan, kalau tepi sikit, bikin pandai. Dia saman, dia tarik itu kapal balik. Simpan sana bertahun. Sekorang-korang pulang. Pulang pun tak boleh selesai. Bila dia orang minta tolong, bila dia jumpa, merinting cakap nelayan cakap, oh merinting, kalau tanya lagi, macam contoh di Sarawak, dia tanya sama kucing kata Kuala Lumpur lagi. Nelayan punya orang macam mana tahu Kuala Lumpur nelayan di mana? Kenapa kita susah kalau mau kompau nah. Lepas pagi dia orang pergi tangkap lagi cari hidupan harian. Harap menteri faham. Kalau saya tengah ini ketua pengarah memang kong kalau tak boleh tukar sama dia. Carilah lain orang proaktifnya. Ketua pengarah tutup sana. Jangan sampai rakyat maki sama kita. Marah sama kita. Duduk dalam sana bukan bantu rakyat, ada kuasa bukan tolong rakyat. Kasih naya sama rakyat. Ini merinting, saya harap KTM pun pikir baik-baik. Kasih jalan tugas, minta dia orang pergi kursus yang baik-baik. Bukan minta merinting di Bintulu, dia boleh pau sama nelayan 1 bulan berapa? Mau kasih? Kenapa ini boleh jadi? Yang aku dalam Pakatan Harapan punya tahun pun sama juga. Yang 2 kali 5. Saya hari ini sampai saya tak boleh tahan. Nelayan, terutama sekali dalam masa ini COVID, bila dia cerita, mata air pun keluar. Dia orang kata saya susah. Tetapi kita tidak boleh tolak ansur. Saya nak memohon yang bernama menteri, dalam jawapan yang kata kita akan meneliti. Kita akan pertimbangkan. Ini memang kali yang jawapan. Saya sudah tengah banyak kali. Talang ini berapa pangga. Saya kali ini mau tegas dan minta yang bernama menteri, jawapan mesti mau ditapak, mesti mau tulus, dan ada resolution, ada solution bagi sama ini nelayan, sama ini SME ataupun orang import makanan daripada luar negara. Dan juga saya mau sentuh isu ini kota ini, beras sama gula. Saya tahu sekarang beras sama gula satu company tepat dia keseluruhan negara ini. Saya nak minta yang bernama menteri dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri dan seluruh kabinet bertimbang balik semula walaupun kontrak baru kasih ini kota-kota punya urusan bagi balik Borneo Island, bagi balik Sabah dan Sarawak. Kita ambil perkara ini, kita urus sendiri. Tidak payahlah satu orang urus satu dunia, satu negara kita. Ini isu kita kata nak bantu satu keluarga. Ini kerjaan keluarga Malaysia. Kita mesti mau membuktikan kita satu keluarga Malaysia. Bagilah peluang balik Sarawak dan Sabah untuk menyelesaikan, menentukan kota beras dan gula di Sabah Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, kita sini mau sentuh Kementerian Dalam Negeri. Saya mau minta ini kementerian ini tolonglah pertimbangkan. Ini Balai Polis pun di Naitara di Bintulu sudah minta saya pangkat pertama. Sekarang saya sudah pangkat ke-5. Ini Balai Polis sampai hari ini belum lagi tepat apa-apa tindakan. Baru-baru ini saya tanya soalan. Ini dia kata akan dipertimbangkan Loring Plan, rancangan Malaysia ke-13, Loring Plan ke-3. Saya tidak mau tengah Loring Plan. Sudah banyak kali Loring Plan, ujung-ujung apa plan pun tidak ada. Saya mau yang
Bersama Menteri KTN, saya punya balai polis dinaik taraf untuk rakyat Bintulu ini. Pasal kita kawasan semua heavy industrial zone. Banyak bekerja daripada luar negara kita ataupun daripada negara jiran. Mestilah kita mau cukup manpower untuk jaga keselamatan di Bintulu ini. Saya nak minta ini balai polis dinaik taraf sekurang-kurang ada peruntukan di bajet 2023. Harap lagi jangan pusing sampai rancangan Malaysia ke-12 habis pun tidak ada peruntukan. Dato' Yang Di-Pertua, di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Dato' Yang Di-Pertua, ini kementerian di bawah dia agensi Telekom Malaysia. Dato' Yang Di-Pertua, kalau ini perkara saya sentuh, tak percaya, Dato' Yang Di-Pertua boleh pergi tengok. Ini bangunan walaupun kita nampak dia cukup tinggi, cukup hebat. Tetapi, tak usah kata cerita rakyat biasa, tetapi wakil rakyat naik sana jumpa mana-mana manajemen daripada Telekom Malaysia. Tak dapat naik. Mesti mau tapak appointment dulu. Tapi you tanya dia, apa nama ini pegawai jaga ini? Tak tahu. Semua bawah semua tak tahu. Tetapi you suruh rakyat nak buat appointment, macam mana nak buat appointment? Dia punya lift semua kontrol. Kenapa kita Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita buat ini agensi macam serupa Tuhan agensi? Bukan daripada kerajaan Malaysia. Dia orang buat sendiri suka hati. Even though you ada masalah, kelemahan, perkhidmatan sini sana, you tak boleh sentuh. You tak boleh buat aduan. Tak tahu buat sama siapa. Dia suruh you jumpa itu sana, kiok sana jumpa. You cakap cerita sama dia, itu pegawai saya, iyakah? Iyakah? Nanti saya sampaikan. You sampaikan, tunggu tahun pun tidak naik taraf. Saya nak minta kementerian apa cadangan dan rancangan ubah suai perkhidmatan di Telekom Malaysia. Termasuk Celcom pun sama juga. You cuma apa-apa masalah cakap kiok saja. Tak boleh jumpa manajemen. Ini manajemen lagi hebat daripada kita yang di Pertuan Agong. Kalau yang di Pertuan Agong, kalau kita buat appointment sekurang-kurang, lambat sikit pun dapat. Tapi ini Telekom Malaysia tak boleh dapat. Apa pasal? What is the problem? Kenapa kita bela ini macam biar agensi? Dia punya wang pun tak dapat daripada rakyat juga. Bukan dia sendiri boleh catat itu wang sendiri. Serta catat pun samar. Yang berumah ada. Dato' Yang Di-Pertua. Ada 1 minit lagi. Dato' Yang Di-Pertua, mengenai isu kita cerita Pantu Bumiputera. Tetapi sampai sekarang kita tak nampak teraju apa pantuan, apa rancangan yang ada dalam rancangan Malaysia ke-12. Macam mana nak pantu? Saya itu hari sudah suarakan di rancangan Malaysia ke-12, tidak ada. Sekarang bajet pun tidak ada. Tadi kita bukanlah, saya kata bukanlah kita nak pergi cari peluang, pusing sini sana, nak tengok macam mana, nak rampas orang punya, menyaga orang punya bisnes. Sini ambil 51%, sana 30%. I think this is not the way, Tengah Izin, to help Bumiputera. Kita lah mestilah mau ada satu cadangan yang panjang dan pendek. Macam mana nak betul-betul ikhlas membantu Bumiputera. Kita mesti mau ajar Bumiputera macam mana dia boleh berdiri dan bertepang sama Global Market. Cabaran daripada Global Market. Kita jangan cuma
kita ajar dia macam mana lawang market tempatan kita. That is meaningless. Pasal kita, saya itu hari sudah sebut, kita sekarang sudah ada RCEP dan CPTTP. Kalau ini semua masuk, bukan ada lagi bantuan daripada itu. Mana ada syarat lagi boleh bantu. Memang kita suruh Bumi Putra terjun. Janganlah kita tease Pumfik sampai bila kita boleh habis. Kita dah ajar make sure they can be success. Bukan saja dia boleh own 51%, kita bagi dia peluang. Misi bantu dia jadi 100% owner. Mana-mana menjaga kalau dia boleh, dia mampu. Saya harap lain di teraju punya, I tengah itu CEO pun bukan telus punya, kong kali kong juga. Harap timbalan menteri ada, tukarlah you punya teraju punya CEO. Itu tak boleh pakai punya, jangan simpan dalam sana. Bumi Putra pun pening kepala. Bila cakap sama dia, ini tak boleh, itu tak boleh, ujung-ujung dia buat sendiri. Akhir sekali, mengenai ini pajak ini, bajet 2022, kita memang semua 332.1 bilion. Tetapi expenditure 233.5 bilion. Development cost saja 75.6 bilion. Sepatutnya, kalau kita tiba 11 negeri, 2 wilayah, kita sepatut satu negeri ataupun wilayah tepat 5.82 bilion. Tetapi pemangkan sudah sping, dia masuk itu jumlah dia 30 lebih bilion, kasih divide. Tak patut. Pasal kaji polis, kerjaan bekas tuan bayar. Perkhidmatan, perubatan semua, kerjaan bayar, bekas tuan bayar. Kita jangan misleading. Tetapi saya masa tidak cukup, saya pendek saja. Saya minta kali ini memang Sarawak tepat 4.6 bilion. Harap kita ingat lagi sekali, we are partners. Kalau boleh dalam tahun 2023, tolong nak kasih naik taraf, lagi tambah lagi sikit peruntukan untuk Sarawak, untuk kita naik taraf kawasan luar Belanda, termasuk infrastruktur yang diperlukan. Jadi saya memohon menyokong, masa tidak cukup ataupun ada lain lagi, Ya, saya cukup dah. ucap terima kasih kepada yang berhormat. Nantilah Datuk Yang di-Pertua, saya memohon menyokong.